Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pertama saya ucapkan tahniah di atas keceriaan tuan dan mendapat bajet yang baik. Yang insyaAllah akan dapat menghindari kita semua daripada diabetes. Kita sambung semula pengajian kita. Bab istihbab bayan kalam wal idahihi lil mukhatab wa takririhi liyufhima idza lam yafham illa bidzalik. Bab istihbab daripada hub, disukai, disayangi, sesuatu yang disukai, yakni sesuatu yang menjadi perkara sunnah. Tidak ada dua perkara istilah perkataan sunnah ada bermaksud apa yang terbit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan, perbuatan, pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai sunnah. Kebiasaannya para ulama tidak membezakan antara hadis dan sunnah. Kebiasaan. Walaupun ada sarjana yang membezakan, seperti Abdul Rahman bin Mahdi, dia membezakan Abdul Rahman bin Mahdi di antara tokoh salaf. Dia membezakan antara sunnah dan hadis, antara sunnah dan hadis. Abdul Rahman bin Mahdi, dia mengaku sunnah ialah kepahaman, hadis adalah periwayatan itu. Dan dia sebab itu dia membezakan antara kepahaman Al-Auza'i dan Sufyan dan Imam Malik rahimahumullah ta'ala. Tapi biasanya bila orang sebut hadis, orang maksudkan sunnah. Tapi ada hadis yang sebenarnya tidak sunnah. Contoh, ada hadis yang telah dimansukhkan, yang Nabi dah tak amal lah, maka tidak sunnah. Juga riwayat-riwayat hadis tentang Nabi berkahwin lebih daripada 4. Walaupun ada dalam hadis, tapi ia tidak sunnah. Maksudnya kita tak amalkan benda. Tak apa tuan-tuan, boleh naik tadi nanti bila yang ni suruh orang naik atas. Ini pentas masih kosong, belum ada perebutan. Apabila kita sebut sunnah, kita maksud perkara itu diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun termasuk yang digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pada umum perkataan sunnah. Cuma yang para fuqaha, ahli fiqh, bila disebut sunnah, dia maksudkan amalan yang jika kita buat, kita memperoleh pahala. Jika kita tinggal, kita tidak berdosa.
Maka sunnah dalam konteks itu dia bermaksud dia adalah regu kepada wajib, sunnah, makruh, haram dan harus. Ada orang tanya, apa beza sunnah dan sunat? Bezanya Melayu dan Arab cakap. So, sunnah Nabi SAW, maka kita beristihbab, bermaksud sesuatu yang digalakkan. Bayanul kalam, maksud kita bayan kalam, iaitu kita menjelaskan. Disunatkan kita apabila bercakap jelas. Wa idahihi lil mukhatib, mukhatib orang yang cakap, mukhatab orang yang cakap, supaya apabila kita cakap. Pasal Imam Nawawi diletakkan tajuk, dia tak syarahkan hadis Imam Nawawi, kita faham hadis melalui tajuk dia. Kemudian syarah kepada Riyadhus Shalihin dibuat oleh ulama-ulama yang lain. Kata Imam Nawawi, sunat berdasarkan hadis yang dikemukakan ini, kita jelaskan perkataan dan kita, kepada orang yang kita berucap. Tak boleh, tak sunnah kita cakap bapak dia tak faham, kita seorang bersyok sendiri. Tak sunnah, tak dapat faham. Larang. Pergi kampung, orang kampung tak cakap orang putih, kita orang keluar bahasa orang putih, kita rasa kita pandai orang. Okey, larang, sia-sia. Wa takririhi, dan mengulanginya, liyufhima, untuk dipahami, idza lam yafham, jika orang yang dengar tu tak faham, melainkan kita kena ulang. Maka disunat kita ulang. Tapi itu tajuk. Apa hadisnya? An Anas radhiyallahu anhu, daripada Anas radhiyallahu anhu. Anas maksud Anas bin Malik. Kita ada Malik bin Anas. Malik bin Anas, Imam Malik bagi mazhab Malik. Kita ada ini Anas bin Malik, iaitu sahabat Nabi SAW. Siapa ibu dia? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim dia hantar Anas bin Malik kepada Nabi SAW supaya berkhidmat dengan Nabi ketika Anas umur 10 tahun. Dan Anas berkhidmat lama dengan Nabi SAW, maka Anas banyak memperoleh ilmu Nabi SAW. Yang ini dia panggil satu bab tulul mulazamah, lama bergaul. Jadi Anas tengok belakang Nabi. Sahabat kata kami tengok belakang Nabi bergurau, Nabi senyum, kami cerita, Nabi ketawa. Saya tengok belakang. Sebab tu Nabi itu basyar. Antara benda penting untuk kita percaya tentang Nabi yang dia panggil basyariyatul Rasul. Rasul itu basyar, dia mesti manusia. Kita tak boleh percaya kalau orang mengajar kita sebenarnya Nabi ini bukan manusia biasa. Dia ni campur-campur dengan malaikat sendiri. Rosak dia. Dia nak cek Nabi tapi dia rosak. Kerana Quran kata qul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah aku ini basyar seperti kamu. Aku ini basyar seperti kamu. Qul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah aku ini basyar seperti kamu. Maksudnya aku orang seperti kamu. Siapa-siapa yang i'tiqad Nabi tidak basyar, maksud dia anggap bahawa saja Nabi ini malaikat, rosak akidah. Pasal Quran kata dia basyar. Nabi pergi tandas, Nabi pergi masuk pasar, Nabi marah, Nabi sedih. Sebab tu Nabi kata apa? Hadis yang kita baca pada minggu lepas. Innama ana basyarun mislukum, aku basyar seperti kamu. Aghdabu kama yaghdabul basyar. Aku ini marah macam mana manusia marah. Wa arda kama yardal basyar. Aku juga redha macam mana manusia redha. Sebab itu tidak praktikal agama yang mengaitkan orang yang nak dicontohi itu ada unsur ketuhanan. Kita patut Nabi Isa
kalau apa yang Kristian faham, patut kita tak boleh contohi dia sebagai anak Tuhan. Kita manusia, mana boleh manusia contohi Tuhan? Gautama Buddha juga demikian. Bagaimana kita nak mencontohi dia? Tetapi Allah berulang kali menyuruh Nabi memberitahu, qul innama ana bashar, katakanlah aku bashar, aku manusia. Maka kadang-kadang kita tengok ada aliran faham, fikir yang cuba nak exaggerate Nabi, macam Nabi ini bukan manusia. Nabi ini bila orang datang tengok dia dah tahu apa nak berlaku. Dah. Nabi kata, innakum takhtasimuna ilaihi fala'alla yakunu ba'dukum alhana biqaulin min ba'd. Kamu bertengkar, kamu bawa kes kepada aku, barangkali sebahagian kamu lebih fasih mulutnya daripada sebahagian yang lain. Lalu aku putuskan berdasarkan nahwa masami', berdasarkan apa yang aku dengar. Faman qata'tu lahu min haqqi akhihi wa innama qata'tu lahu qit'atan minan nar. Siapa yang aku bagi padanya hak saudaranya, sesungguhnya aku bagi padanya potongan api neraka. Maksudnya kalaulah dia cakap pandai, lalu Nabi kata ini hak kau, sedangkan bukan hak dia, berarti dia masuk, Nabi ambil potongan api neraka. Nabi tak buat. Mari sini, aku nak kasyaf sikit, tengok. Nabi tak buat. Kalau Nabi buat macam tu, tidak ada sistem kehakiman dalam Islam. Tu hakim duduk di depan, pegang dada kita, kau salah, kau balik rumah, kau betul, kau balik rumah. Kita tak boleh ajar tu hakim semua tu wali betul. Dan hatta ta'rif kepada wali juga dalam makna itu tidak menepati apa yang dimaksudkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas belajar banyak. Tengok daripada Nabi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza takallam, Nabi itu apabila bercakap, sebahagian tak ada teks kan, insya-Allah. Saya kata yang tak ada teks pun okey. Dan dia dah ada hadis yang tak ada. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan, Nabi itu apabila bercakap dengan satu kalimah, dia mengulanginya sebanyak 3 kali. Tak boleh masuk dah. Saya nak bila ni boleh naik sikit. Bolehlah yang naik atas supaya sana boleh masuk. Orang muda tak tahu dia naik atas. Masa kita akan besar, aku si paling mana sekali. Mungkin kita boleh cadangkan nanti insya-Allah bila next kuliah kita putus sikit muka surat yang kita mengaji, supaya yang tak ada buku boleh ada tulis. Tapi kitab yang Rasulullah ini bagus untuk semua orang. Okey. Nabi apabila dia bercakap, dia mengulanginya perkataan sebanyak 3 kali. Tapi bukan semua lah, saya nak beritahu bukan semua. Bila Nabi rasa orang tak dengar, dia akan ulang, ataupun orang tak jelas perkataan itu, dia akan ulang 3 kali. Hatta tufham, sehingga perkataan itu tufham anhu, dipaham daripada Nabi. Wa idza ata ala qaumin fasallam alaihi sallama alaihim thalathan. Bila Nabi sampai kepada satu kaum, Nabi bagi salam, dia bagi salam sebanyak 3 kali. Saya nak rekahkan penerangan sampai saya nak detail. 3 kali ini bukan dia pergi jumpa Assalamualaikum, 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 tak. Dia bagi Assalamualaikum. Kalau orang tak jawab, dia bagi lagi sekali Assalamualaikum. Kalau tak jawab Assalamualaikum, kemudian jika tak jawab juga dia pulang. Dan kita kali. Okey, ini Nabi yang Anas sebut. Nabi ini Anas kata, Nabi ini dia usaha nak bagi orang faham. Tuan-tuan, sebab tu saya nak terangkan tentang basyariyatul Nabi, keinsanan Nabi. Nabi tak boleh bagi orang faham. Siapa yang tak boleh faham? Ambil ayat 10 seorang sedikit, lepas tu boleh faham. Nabi tak. Nabi ulang. Pasal tabiatul dakwah memerlukan perjuangan, kesungguhan,
Disitulah pahala yang diperolehi oleh orang-orang yang berdakwah. Kita tengok Nabi Musa alaihissalam. Quran cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Apa Quran? Tuan-tuan, selalu kita dengar orang baca doa apa? Rabbi syrah li sadri. Lagi? Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Doa ni asalnya siapa baca? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, saya nak kaitkan doa dengan Nabi, dengan para Nabi. Bukan saja Nabi Muhammad, semua Nabi berfikir macam mana nak bagi mad'u dia, mukhatab, addresser, orang yang addressing, orang yang dia addresskan, orang yang being addressed, yang ucapan itu ditujukan kepada mereka. Apa yang para Nabi fikir? Saya terpaksa sebut walaupun ulang kali. Bila ada kuliah yang berjalan, ada sampul berjalan, tidak. Sampul itu bukan tanda wajib untuk buku. Siapa buku, terima kasih, saya takut salah faham pada saya penganjur. Dia orang guna duit itu untuk bayar sewa dewan ni. Ini dia tak bagi free kerana tak termasuk dalam bajet tahun ni. Bila nanti next time kita cuba masukkan bajet. Macam permata juga kita masukkan. Okey. Siapa lagi? Terima kasih banyak. Dia bayar bajet. Allah Azza wa Jal hantar Nabi Musa kepada Fir'aun. Allah kata, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, dia tagha. Tuan-tuan, Fir'aun daripada awal Tuhan bocor dia tagha. Tagha ni maksud melampau. Dulu kita dengar orang guna perkataan taghut. Tagha maksudnya melampau. Tuhan tahu Fir'aun melampau. Tuhan juga maha tahu Fir'aun tak akan terima dakwah Musa. Tapi Allah jadikan alam ini berjalan mengikut peraturan. Itu adalah hak kau Fir'aun sebagai hamba Tuhan. Kau tetap dihantar Rasul kepadamu supaya engkau berpeluang mendengar dakwah Rasul, supaya engkau tak kata pada hari kiamat kelak tak ada siapa dakwahkan. Tapi Allah tahu apa yang nak berlaku. Bagi Allah itu sebelum dan selepas. Huwal awwal wal akhir. Allah yang awal yang akhir, Tuhan tahu. Tapi hak Fir'aun untuk mendengar dakwah. Hak Fir'aun. Tuhan bagi hak Fir'aun. Allah hantar kepada Nabi Musa dan Allah kata kepada Nabi Musa, Fir'aun tahu. Nabi Musa kata, Rabbi syrah li sadri. Itu pertama doa. Saya nak cerita pasal ucapan Nabi tadi. Rabbi syrah li sadri. Rabbi isyrah li sadri. Wahai Tuhanku, syarah, lapangkan, luaskan dada. Ini tentuan untuk orang yang nak berdakwah dan nak bicara dengan manusia. Orang yang dadanya sempit, dia tak boleh jadi berdakwah. Dia boleh jadi selebriti nyanyi dan kemudian dia boleh kecil hati orang tak tahu dia. Tapi tidak pendakwah. Pendakwah, kata Sa'di, li'atahammal al-adal qawli wal fi'li. Maksudnya, kenapa aku perlukan dada yang luas? Supaya aku dapat menanggung kesakitan perkataan orang dan perbuatan orang. Maka Nabi Musa disakiti oleh Fir'aun, dihina dirinya dan latar dirinya. Demikian siapa yang rasa nak memulakan dakwah, dia kena minta Allah berikan kepadanya dada yang luas. Tak ada orang nak dakwah, saya nak dakwah tapi tak nak siapa komplain saya, tak payah masuk. Orang pergi betul, bintang apa, Maharaja lawak, pipak lawak bagi orang gelap pun orang komplain kan lah. Orang bodoh lawak. Padahal dia pergi nak buat lawak, ini kan nak suruh orang buat baik dan nak cegah orang buat salah. Maka supaya Allah lapangkan dada, isyrah li sadri.
penting. Sebab itu para Nabi tak buat untung dan dakwah. Tak macam kita. Ada orang nak jadi ustaz, kenal, amat tengok ustaz, saya ambil contoh ni. Para Nabi tak ada. Bukan salah, tapi saya nak cerita itu bukan tujuan dakwah. Tujuan dakwah bukan berguna diri. Dakwah. Pada hari para anbiya memulakan dakwahnya, dia mengetahui bahawa di sana adalah ujian yang besar. Tapi berbeza. Pada hari kita nak menjadi penceramah, kita tahu di sana ramai orang akan memberikan abuan-abuan yang besar. Sebab itu kita ramai penceramah, kita tidak ramai pendakwah. Yatahammal adab, yang bersedia untuk menanggung ucapan kesakitan, hukuman orang pada diri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, dan mudahkanlah hidup aku urusanku itu urusan apa? Urusan dakwah, urusan Musa nak dipergerak supaya orang boleh support dia, boleh hujah dia, boleh dapat risalah dia nak cakap kepada Firaun itu dapat disampaikan. Wahlul 'uqdatan min lisani, dan rongkaikan uqdah ni asal ikatan pada lidah aku, sama macam hadis tadi. Yafqahu qawli, supaya Firaun faham cakap aku. Kalau kita kadang-kadang pergi, kita hurai kat orang tak faham begitu. Orang dengar, kau cakap apa? Ini jadi masalah pada orang dakwah. Sebab tu bukan semua orang Allah bagi fasih. Sebahagian orang tak fasih. Nabi, kalau kita nak buat, kita tak fasih, kita kena ikut contoh sunnah Nabi dalam hadis tadi. Dia cakap apa? Sebiji. Dah kita tak fasih, buat halut pula. Ni orang muda, dakwah universiti. Pemindato yang baik ialah pidato yang jelas kataan. Sila dengar pidato Hitler. Hitler dikatakan salah seorang. Soekarno dikatakan pidato yang baik. Nabi adalah pidato yang baik. Nabi bila bercakap ihmarrat wajhu wa ala sautuh, kata Nabi itu bila berkhutbah merah mukanya dan tinggi suaranya. Ka'annahu yunzirul jaysh, seakan-akan dia sedang memberi arahan kepada tentera. Itu Nabi khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaahnya damai. Allah kita, Allah. Tuhunlah khatib tu, bagilah keluar kembali pula. Allah tak boleh. Saya khatib kamu. Allah. Susah sebenarnya jaga hati orang kampung. Saya tahu saya belum dijaga macam tu kamu. Kau tu imam, enggak senang lah. Ambil kira belaka ni. Tu imam kecil hati. Macam dia menjaga agama ni. Saya pun duduk. Memang itu. Saat itu imam kecil hati mengadu kat WB pun tolonglah bagi dia ni agama dengan kita tu macam susah. Dan itu imam tu tak mati. Yang muda-muda ni tak boleh naik jadi imam. Duduk kat bawah tengok. Masa terbaik untuk tidur. Khutbah. Dan khutbah pun pertama khatib tidak boleh bawa. Jadi khutbah terpaksa diselaraskan. Dan kemudian orang takut khutbah ni kalau tak diselaraskan nanti dia baca, dia ketik mana-mana biar diselaraskan. Bila selaras, penulis pula tak bagus. Dia ambil khutbah ni kita baca kat Penang. Suruh orang tanam payung. Kita mudah kita kena buat yang bagus. Yang saya kata, tapi di Kelantan dalaman tak payah masa-masa canggih sangat dalam khutbah. Dia saya sebut dulu kan, penyakit Aedes. Boleh jauhi penyakit Aedes yang melanda masyarakat kita punya. Nama Aedes, penyakit AIDS. Dia macam penyakit AIDS.
yafqahu qawli wahlul 'uqdah, supaya minta Allah buka 'uqdah. Uqdah ni asal ikatan dalam lidah tu, dan supaya Fir'aun memahami perkataan. Itu doa Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa kata, waj'al li waziran min ahli. Ini tentu saya nak tamu sekali ayat ini. Waj'al li waziran min ahli. Ya Allah, jadikanlah untuk aku wazir. Wazir ni apa? Mana wazir? Memandang wazir. Wazir orang Melayu panggil menteri ya. Waj'al li waziran min ahli. Jadikanlah untukku seorang menteri di kalangan keluarga. Bukan menteri kabinet. Maksudnya jadikan untukku. Menteri ini maksudnya seorang pembantu. Itu kita panggil wazir. Dia pembantu. Menteri-menteri yang ada ni, dia pembantu kita. Betul? Dia menteri, waziran. Dia bantu negara. Menteri tak, lawan menteri perompak. Perompak dia rompak negara. Ya. Sebab tu dia bilang, kamilah pencuri di dalam ini menteri kan. Kerja merompak kan. Menciluk kan. Kamilah perampak. Perompak dalam menteri. Kerja merompak, menciluk dan mencuri. Tak mengira Mas Intan ke Pausati. Asal yang elok, bawa lari, itu perompak. Jadi perompak boleh masuk dalam itu. Tapi dia tak boleh. Kamilah menteri di dalam ini. Bersambung lalu tu, habis negara kita. Agak ada katanya negara. Waziran min ahli. Nabi Musa minta supaya Harun jadi wazir, jadi pembantu. Harun akhi, Harun saudaraku, ushdud bihi azri wa asyriku fi amri. Yang saya nak sebut, Nabi Musa dia kata, saya sebenarnya sebut dulu, orang yang paling best dalam dunia ni, dalam sejarah manusia, dari sudut kroninya. Kalau nak kira kroni, Nabi Musa, kroni yang betul. Dia mohon kepada Tuhan supaya Nabi Harun dilantik menjadi Rasul. Nabi Harun jadi Rasul selepas Nabi Musa mohon kepada Tuhan. Ushdud bihi azri wa asyriku fi amri, supaya aku dapat menguatkan kedudukan aku dan dia berkongsi dengan aku dalam urusan kenabian ini. Untuk apa? Likai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, supaya kami dapat bertasbih kepadamu banyak-banyak dan kami dapat ingat kepadamu banyak-banyak. Ini seorang saudara yang paling bagus, telah minta jawatan yang paling bagus untuk saudara. Jawatan apa? Rasul. Artinya kalau kita nak recommend, orang kata kalau kita nak bagi jawatan ke adik-adik kita, mintalah Tuhan beri jawatan yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Ni cuba naik dia dah. Tak masuk. Faham kat luar tak masuk. Naik sikit. Tak naik tadi. Sikit. InsyaAllah. Minta maaf. Ada bajet tahu kita buka dia boleh. Itu 2016. Yang boleh bersila ni muda-muda kan. Yang ketua dia minta tu atas sebab nanti kebas kaki semua. Tahun depan insyaAllah ayat Malaysia tak ada ramai kebas. Kerana sihat. Sebab dia tak ada. Dan negeri segula dah nak kan. Serta bajet. Serta bajet. Syekh. Boleh move ke sini. Ke sini. Dah terlalu rapat dengan muslimat. Boleh penuhkan sini. Bangun, penuhkan kat sini. Kita penuhkan sebelah sini. Stage tu pun still empty. Stage tu boleh naik atas. Boleh naik stage. Kita Atas tak tahu stage sama kita tak jawab kita tanya. Syekh. Penuhkan. Oh, muda
muda ni okey. Boleh nak tak? Boleh. Kita susun sekali. Saya tahu ada jauh datang. Kita tadi saya dengar ada Kelantan pun datang. Kita cuba buat sebulan sekali di sini. Dan next apa itu? Nabi SAW bagi pada hadis itu. Jadi Nabi kalau nak menjadi sunnah, bila kita ucap kita buat apa? Bila kita cakap tu jelas. Bila kita cakap pada orang jelas. Tak tahu ke? Masya Allah agama. Cakap jelas tak tahu. Supaya orang tak sabun. Terutama orang ceramah, orang ucap, jelaskan ucapan. Dan Nabi jelaskan. Sebab tu Nabi ni rahmat. Nabi ni dia terlibat dengan politik, dengan ekonomi, dengan macam-macam. Tapi kita tak kenali Nabi sebagai Nabi ekonomi, Nabi politik. Kalau orang cuba nak perkenalkan Nabi politik saja, tak. Nabi itu Quran, walaupun semua bidang itu Nabi terlibat, itu Quran kenalkan Nabi dengan satu benda. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak hantar engkau melainkan rahmat manusia. Semua benda, politik, ekonomi, bercakap bagi sepatah-sepatah orang dengar, bercakap bagi jelas, semua itu duduk di bawah satu lembayung. Apa? Rahmat, kesian. Kesian ke Allah. Rahmat lil alamin, untuk sekalian anak. Nabi salat kata Abu Hurairah. Nabi salat kata Abu Hurairah. Kemudian datang satu orang Badui, dia doa. Dia marah kat orang, marah kat dia tu. Dia doa. Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ma'an ahada. Ya Allah, rahmatkanlah aku dan Muhammad, dan jangan kau rahmat sesiapa bersama dengan kami. Dia Badui padang pasir. Badui ni bukan salah dia macam otak dia dipikir macam tu je. Kita kadang-kadang kalau kata orang asli, orang asli pada dia lah sekarang. Yang dulu-dulu kan, dia fikir dia straight. Dia naik kapal helikopter, dia marah, bodoh. Orang nak pasal apa? Orang duduk dalam panas, lepas kat luar. Jadi dia so kita nak marah pun dia tak pernah terlibat dengan teknologi. Kalau kita dengar, kita tak kata apa. Kadang-kadang orang ada straight dan orang ada banyak ikan tu dengan dia tak tahu semua dalam sungai, dia tak nampak. Bila Badui datang, sebab tu sahabat kita kami suka bila Badui datang. Dia tanya apa pun Nabi tak marah. Tapi yang badar ni yang duduk dengan Nabi, dia panggil Madani. Madani ni orang di Madinah. Madani itu Madinah tu maksudnya kota. Asal perkataan Madinah tu kota, mudun. Dia punya plural dia mudun. Madinah tu kota. Sebab tu orang suka kata Madinah Al-Munawwarah. Sebenarnya Madinah Munawwarah, sebahagian sarjana tak berapa suka perkataan Madinah Munawwarah. Munawwarah maksudnya bercahaya. Mungkin dia nak masukkan cahaya iman. Tapi banyak bandar bercahaya. Tapi biasanya Madinah yang Nabi itu, dia tempat Nabi. Sebab kita Al-Madinah Al-Nabawiyah, Madinah Nabi. Karena di situ ada Nabi SAW. Bila Badui ini, dia kata Allahumma rahamni wa Muhammad wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatlah aku dan Muhammad, dan jangan kau rahmat sesiapa melainkan kami berdua. Dalam sebagian riwayat kita Allahumma ghfirli wa li Muhammadin wa la taghfir ahadan wa la taghfir li ahadan. Ya Allah, ampunlah aku dan Muhammad, jangan ampun siapa-siapa bersama dengan kami. Nabi buat apa? Dalam hadis kita fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi gelak. Nabi kata ihtadat wasi'ah. Engkau ni menyempitkan yang luas
Tuhan itu kan rahmat. Maksudnya Tuhan itu rahmat semua. Dan kalau nak minta kita dua ni pasal. Lepas tu sebagai rakyat dia bangun, dia pergi kat masjid lagi, dia kencing. Sebab faqaman nas biyaqam alaihi. Manusia pun bangun, nampak pukul dia. Nabi kata, innakum tub'atsuna muyassirina wala mu'assirin. Kamu diutuskan untuk mudahkan, bukan untuk payahkan. Tak, biarkan dulu dia. Kemudian mereka curahkan air, panggil dia, nak sihat. Nabi kata, hadal masjid, ini masjid tak dibina untuk orang kencing, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yubal alaihi. La yubal fi. Masjid ni orang tak kencing. Wa innama budiya li dzikrillah wa lis-salah. Masjid ini dibina untuk zikrullah dan untuk salat. Kemudian hadis ini kata, tengok semua ni. Wa idza ata ala qaumin, apabila Nabi datang untuk satu kaum, Nabi bagi salam. Nabi bagi salam juga kepada kaum wanita dan kaum budak-budak. Kalau Nabi lintas ada kaum wanita dan kanak-kanak, dalam hadis Nabi bagi salam, assalamualaikum. Sebagian orang kata tak baik bagi salam tak orang perempuan. Terlebih agama saya. Bagi salam lah. Habis itu buat apa bagi rumah? Nabi bagi salam. Cuma yang Nabi tak buat, saya kata, Nabi tak pernah kata salam satu Madinah. Betul. Siapa boleh prove ada hadis Nabi kata salam satu Madinah? Sampai kita boleh tak jawatan dia jadi kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam satu. Besok mari, saya kata besok kita ni itu salam politik, tak ada makna. Nak buatlah, tak ada makna. Tak kata dosa sampai dosa, tapi tak ada makna. Salam dulu, assalamualaikum dan salam halal dulu. Ni assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ke depan ni tak tahu apa. Datang di politik faham, salam faham doa. Ulama-ulama ni dia kena stand firm. Taklah ni, taklah situ. Awak kena jadi manusia betul-betul. Orang tanya fatwa, awak jawab sama fatwa yang meredahkan Tuhan, bukan yang meredahkan manusia. So tak adalah inovasi-inovasi yang orang create untuk politician, untuk kepentingan, for their own interest. Tak kira lah kerajaan yang membangkang, tapi agama kekal dengan keindahannya. Assalamualaikum, maknanya besar, salam sejahtera kepada kamu. Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai manusia, wahai beriman, jangan kamu masuk rumah yang bukan rumah kamu sehinggalah kamu minta izin dan kamu beri salam. Kita baca cerita Al-Imam Al-Ghazali menyebut dalam Ihya, cerita Umar bin Khattab masuk ke rumah satu orang yang minum arak, dan kemudian dia masuk ke atas supaya nak tangkap dia. Orang tu kata, awak tak Amir punya buat salah 3, saya buat salah 1 ya. Saya salah minum arak. Amir punya salah pertama, masuk tak minta izin dan tak bagi salam. Quran kata. Yang kedua, Amirul Mukminin mengintip. Quran kata wala tajassasu. Yang ketiga, Quran kata waktu buyut min abwabiha, datangilah rumah melalui pintunya. Kenapa masuk ke rumah? Dan Allah Khattab ini adalah dia bagi amaran, tapi dia balik sebab dia seorang pemimpin yang dia akur ini nafs kau ni bagi betul. Pemimpin Nabi kita salih, ayat salih. Bila negara kita banyak jenayah, pemimpin kita bermasalah. Serius kita. Ada cause. Bukan saya condemn pemimpin banyaklah, maka ada kerjaan.
Di semua pemimpin ada masalah. Umar bin Abdul Aziz apabila dia naik kata 2 tahun lebih dia. Dahulu TV3 tak umumkan kenaikan dia. Sama juga ada kan. Jadi orang tak tahu siapa jadi pemerintah. Tapi orang yang jaga kambing-kambing di lembah-lembah bertanya antara satu sama lain kepada orang-orang bandar yang datang, siapakah Amirul Khalifah yang baru? Kenapa? Kerana haiwan tidak mengganggu ternakan dan kambing begitu subur. Tentulah Allah sedang menurunkan rahmatnya kepada khalifah yang diberkati. Bukan saya kata semua lah. Kita mungkin saya ada masalah, ramai pemimpin tuan yang terlibat dengan pemimpin ada masalah. Maka rahmat Tuhan tak turun. Manusia tak takut, manusia boleh bunuh orang. Islam mengajar kesopanan, salam kesopanan, salam sejahtera kepada kamu. Sekarang orang boleh berkata Assalamualaikum dah masuk dah rompak. Padahal salam sejahtera kepada kamu. Minta izin. Nabi tak pernah akan masuk, kita tak boleh masuk rumah orang. Assalamualaikum. Masuk dia ada dalam kot. Tak boleh. Nabi kata innamal istizan min ajlil basar. Sesungguhnya pohon keizinan itu kerana mata. Kerana agama tak terima tengok aurat orang. Walaupun kawan rapat kita. Alah, isteri dia nak dulu, aku tak biasa dengan dia. Tak ada. Ini privacy orang. Isteri dia, isteri kau. Walaupun kawan baik, alah isteri dia macam isteri aku, tak dia. Inna mastizan min ajlil basar. Kesopanan, kesantunan yang agama ada. Maka orang Islam itu halus budinya. Pergi rumah orang ada sopan, Assalamualaikum. Orang tak jawab. Assalamualaikum. Orang tak jawab. Assalamualaikum. Orang tak jawab. Kita balik. Quran kata apa? Fa in lam tajidu ahadan. Jika kau tak dapati siapa, fala tadkhulu. Jangan kau masuk rumah. Hatta yu'dzana lakum, sehingga kamu diizinkan. Wa idza qila lakum irji'u farji'u. Apabila dia kata ke Allah, kawan baik kita, ayo dia keluar. Syekh, anaknya hari ini nak boleh terima ni tak sebagai tetamu. Quran kata wa idza qila irji'u farji'u. Bila dikatakan balik. Wa azka lakum, itu lebih tazkiyah, mensucikan diri kamu. Kita tak ada kata kamu yang sombong, aku main mati semua aku balik. Sebab kita tak tahu keadaan dia. Mungkin dia sedang gaduh dengan isteri dia. Mungkin dia ada masalah dalam rumah dia. Mungkin ada benda dia dengan keluarga yang aib. Dia tak mau, dia sedang tension. Dia tak mau orang masuk campur, orang datang. Dia tak boleh layan tetamu. Dia jaga kita, dia suruh kita balik. Quran dia kata baliklah, takut jangan marah. Tak. Quran kata farji'un wa azka lakum. Itu lebih azka. Wa azka, zakiyah. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakiyah. Dan sucikan. Itu kita panggil zakat. Kerana zakat itu mensucikan. Qad aflaha man zakkaha, maka untunglah orang yang mensucikan ruh. Sebab itu sebahagian para sarjana dia tidak panggil ilmu tasawuf ataupun kesufian, dia panggil ilmu tazkiyatun nafs. Karena tazkiyah perkataan yang digunakan di dalam Quran, dalam hadis. Sufi tak apalah, saya tak ada pembalahan dalam istilah ni. Lagi orang kata siapa tu pakai sufi pula. Sufi tak tahu asal dia. Mungkin sufi daripada baju bulu, baju sur. Macam kerana mungkin ahli-ahli zuhud kita dulu pakai baju bulu. Sebagai kita sufi daripada ahli suffah, orang yang duduk di tepi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau daripada ahli suffah dari segi language-nya, bahasanya dia tak akan jadi sufi, dia akan jadi sufi. Bila jadi sufi, mesti dia bukan daripada ahli suffah. Dia mesti daripada
So bulu, baju bulu. Habis salah kan kami nak panggil sufi? Taklah cakap salah. Saya nak beritahu ada dua pandangan. Tapi the best, kalau nak kata sufi pun boleh. Kalau sufi dan istilah itu diguna pakai, it's okay. Tapi istilah Quran, tazkiyah. Pensucian jiwa, zakah. Pensucian. Bukan, itu pun sebahagian. Sebahagian benar. Kuat, boleh tahu yang belakang? Dia kira macam ni kuliah musikal. Okey. Saat ini kalau kuat sangat, saya akan buka sesi soal jawab. Inilah apabila kita guna dewan, dia bajet tak cukup. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam adalah sahabat Nabi Yahudi. Orang Melayu bila sebut Yahudi, dia ingat semua Yahudi. Ada juga Yahudi yang sahabat Nabi. Abdullah bin Salam. Isteri Nabi Yahudiah, ada sahabat Sofia binti Huyai, isteri Nabi Yahudi. Sofia binti Huyai. Agama tak menghukum keturunan, agama menghukum perangai. Hitler hukum keturunan. Siapa baca kitab Hitler? Kitab apa nama apa? Mengka. Baca. Hitler kata, dia call Hitler ke hadis. Hitler kata, kalau umur tak cukup 28 jangan cakap politik. Nanti akan menyesal bila silap. Lepas tu nak tarik balik rasa malu. Kerana dah ada pengikut. So biar matang bercakap politik. Kata gitu. Qala gitu. Nabi kata Abdullah bin Salam, lama qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Bila Nabi pergi ke Madinah, Abdullah bin Salam Yahudi, dia min ahbar, ulama Yahudi. Dia nanti kita akan tahu Abdullah bin Salam ni bila dia masuk Islam, Nabi letak dia kat belakang. Nabi panggil semua pengusaha Yahudi. Nabi tanya, apa pendapat kamu tentang Abdullah bin Salam? Mereka kata dia merupakan orang alim kami, orang bijak kami, semua mereka puji dia. Nabi keluarkan Abdullah bin Salam. Nabi kata dia dah masuk Islam. Oh, Abdullah bin Salam dia paling bodoh sekali. Dalam hadis Bukhari, Abdullah bin Salam, wahai Rasulullah, kita beritahu yang mungkin memang kaki kelentong. Dia ubah on the spot. Dia kata no. Dia kata go. Padahal dia puji Abdullah bin Salam dan keturunan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam kata bila dia Nabi SAW datang ke Madinah, dia dengar Nabi datang, dia dengar orang semua kata qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah sampai. Masa orang sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Salam, apabila aku lihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun tahu pada wajahnya bahawa saya dia bukan seorang pendusta. Falamma istabantu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, araftu laysa biwajhin kadzdzab. Bila aku tengok muka Nabi, aku tahu dia bukan wajah seorang pendusta. Tuan-tuan, orang ni kadang-kadang dia ada firasat. Rasulullah kata ittaqu firasatul mu'min, takutlah firasat orang mukmin. Dia ada insting, intuition. Dia ada satu perasaan yang betul. Dia jangka tu. Dan kita pun kadang-kadang kita tengok muka orang pendusta ni, muka pun bohong. Betul. Sebab tu tuan-tuan tengok muka orang politik, muka baik muka bohong.
Madinah. Orang semua sambut tala'al badru alaina, walaupun sebahagian orang mentaikkan riwayat itu, tetapi oleh kerana dia datang daripada jalan yang muta'addidah dan cerita ialah Bani Najjar, dia menjadi tala'al badru alaina, dari segi kekuatan sangat dia sedikit ada masalah. Tetapi satu cerita yang dikenali, tala'al badru alaina datang. Dan kemudian Nabi SAW orang sambut. First orang sedang tunggu Nabi cakap. Maka Nabi berkata, ayyuhan nas, wahai manusia, ifshus salam, sebarkanlah salam. Ini pemimpin, siapa yang nak jadi pemimpin? Ucapan dia mesti ucapan perdamaian nasional, perdamaian mesti mendamaikan manusia. Ifshus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, beri orang makan. Jiran susah bagi makan, rakyat susah bagi makan, bagi orang makan. Jangan ambil duit orang dulu, bagi orang makan. Dalam sekalian riwayat Nabi kita waswadil arham, dan sambungkanlah rahim, silatul rahim, kekeluargaan. Tapi dalam riwayat Tirmidzi dia tak ada itu. Dia kata, kemudian Nabi kata, wasallu wan niyasun niyam, kamu salatlah dalam keadaan orang sedang tidur. Jadi kamu kena bangunkan kamu punya spiritual kerohanian. Udkhulul jannata bisalam, kamu masuk syurga dengan sejahtera. Ini pemimpin dia mengucap ucapan yang pertama, dia bukan tentera. Wahai rakyatku, aku memerintah menguasai kamu, dan aku akan pastikan jika sesiapa yang melanggar, mencuri, aku akan potong tangannya. Itu bukan ucapan yang baik untuk mana-mana organisasi. Benda itu mungkin boleh ada sebagai salah satu peraturan, kemudian apabila diwujudkan satu masyarakat. Tetapi kempen yang pertama yang dibawa oleh Islam ialah kempen yang memberikan kesejahteraan. Dan ini salah, dan gerakan Islam era 70-an, era 80-an, 90-an ada kecenderungan tengok itu. Sehingga apabila dunia create isu terorisme dan menyatakan Islam teroris, bagus sebagai gerakan Islam kendor bercakap soal. Saya dah sebut dalam seminar bagus bawah politik. Saya kata ayat Allah menyuruh orang beri makan jauh lebih banyak daripada menyuruh memotong tangan pencuri. Kerana apabila kita telah memberikan manusia haknya dan dia aman hidup, at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Tu Quran kata, kenapa Quraisy selamat? Kerana Tuhan itu telah at'amahum min ju', memberi makan kepada mereka daripada kelaparan dan mengamankan mereka daripada ketakutan. Dua benda, kalau orang tak ada makan, dia akan jadi masalah, dia akan buat jenayah. Dan kemudian kalau dia ketakutan, dia juga mungkin buat jenayah dan dia tak boleh aman. Kalau kita hidup aman damai tapi makanan tak ada dalam rumah, kita tak boleh selesa. Kalau kita semua duit ada tapi kita ketakutan, kita juga tak boleh bahagia. At'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Quran sangat precise, sangat tepat, halus. Dia punya sentuhan. Ini keperluan manusia. Bila Nabi datang, Nabi nak jadi pemerintah, ini dulu Nabi sebut. Manusia mesti sejahtera, rakyat mesti sejahtera. Sebab orang tanya kita, negara-negara Norway dan seumpamanya, mereka antara negara yang bebas jenayah, indeks jenayah paling sikit. Switzerland dan seumpamanya lebih sikit daripada Saudi dan Sudan dan seumpamanya, walaupun tak ada hudud. Bukan kerana tak ada hudud itu betul, tapi mereka buat benda muqaddimah penting kepada hudud, iaitu wa at'imut ta'am, bagi orang makan. Potong tangan kemudian. Setelah orang tak ada makan, semua benda cukup, everything telah perfect, dia dah dapat hak dia. Anak Fatimah binti Muhammad dan rakyat biasa juga sama, jika mencuri dipotong. Raja di istana dan rakyat bawahan jika mencuri dipotong tangan. Ketika itu hudud memberikan kesan yang positif kepada masyarakat. Itu tujuan, karena Islam itu adil, keadilan. Tujuannya bukan nak melihat banyak-banyak tangan dapat kita kumpulkan tahun ini, bukan. Tujuannya untuk protect environment, memelihara persekitaran
hak jiran, hak tetamu. Tetamu datang rumah, bukan kata siapa bagi layan tetamu dapat pahala. Nabi bukan kata itu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Tengok, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, muliakan tetamu. Pergi pada tamu iman. So masyarakat yang faham ni. Masyarakat Nabi kata kalau buat ni masuk syurga. Masuk syurga. Ini apa yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Jangan. Tadi kamu dengar apa? Wah, sempat. Apa saya kita habiskan satu hadis ni. Hadis next kita. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Daripada Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaman fassala yafhamuhu kullu man sami'a. Kana kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaman fasla, cakap yang fasal ni maksud cakap yang jelas. Yafhamuhu kullu man sami'a, dipahami oleh semua orang. Ada beberapa benda saya sebut hari. Pertama, Nabi dia cakap jelas. Nabi ni salah satu benda sifat yang Nabi ada ni. Kita belajar sekolah-sekolah dulu dah. Siddiq, okay? Amanah, tabligh, qad. Siddiq apa maksud? Benar. Amanah? Ya amanah lah. Bukan amanah nasional berhad. Amanah maksudnya dia prasmuti, dia maksud apa yang mana dia tak akan, dia tidak akan khianati apa yang Allah turunkan pada dia. Tabligh bukan dia keluar 40 hari, dia tabligh maksudnya dia menyampaikan. Keluar 40 hari itu pun saya tak kata salah, tapi sekarang saya pernah dengar orang kata Nabi itu tabligh, jadi dia kena buat tabligh. Saya kata no. Tabligh maksudnya fatanah dia biasa. Ini yang mereka rumuskan, al-kalam rumuskan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apa, kita ambil yang itu. Tabligh maksudnya Nabi menyampaikan. Tak ada benda yang Nabi tak sampaikan untuk kebaikan dia. Dia cakap pun dia nak bagi kita faham. Kalau orang yang bagi tahu kita, saya ni ikut satu tarikat. Kita maaf lah dia tarikat. Betul-betul. Tarikat ni special. Orang lain semua tak ada. Ada kat buku saya. Nabi bagi tahu seorang sahabat ni sampai buku saya. Orang lain semua tak tahu. Special. Main buku saya baru dapat ilmu ni. Tak payah kita tanya banyak. Daripada from the day one kita boleh tahu bohong. Sebab tak mungkin Nabi kongsi satu benda yang baik untuk umatnya, dia bagi kat orang tertentu yang orang lain tak faham. Kalau kerja Nabi ni nak selamatkan semua, rahmatan lil alamin, for the humankind, semua orang dapat. Tiba-tiba orang main dakwah, tak boleh, ilmu orang ni kulit. Isi ada ya Nabi. Kalau dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah tak boleh memasukkan kita dalam syurga, melainkan kena masuk jalan itu, artinya tidak. Ia bukan tabligh. Nabi telah sembunyikan sebagian ilmu, tak bagi kat kita. Tak mungkin. Nabi tak buat. Ini anggapan yang salah. Setengah orang cuba nak jadikan agama itu satu kelebihan dia. Sebab tu saya rasa dengar. Saya kata tazkirah. Mana semua ini. Nabi ulang. Nabi cakap yang jelas dan Ali kata hadithun nas bima ya'rifun. Bercakaplah kepada manusia dengan apa yang mereka faham. Atuhibbuna an tukadziba Allah wa rasuluhu. Kamu maukah orang mendustakan Allah dan Rasulnya? Ini kaidah. Ali sebut dalam riwayat Bukhari,
cakap dengan manusia dengan kadar yang manusia boleh faham. So, pelajar universiti balik ke kampung, cakap dengan bahasa orang kampung yang dia boleh faham. Saya boleh tanya pelajar tentang fiqh. Boleh tak orang kita angkat itu dalam bahasa kita? Dalam bahasa English. Boleh tak? Tapi dengan syarat pengantin faham, wali juga faham. Kalau wali tak faham dan saksi juga kena faham. Kalau saksi tak faham, dia kata kau orang untuk menyanyi lagu kau ni tak kira. So, cakap manusia dengan kadar yang mereka faham. Ini kaedah agama. Sebab tu bila kita pergi ke kampung, kita cakap bahasa yang orang faham. Pada zaman teknologi, golongan agama, mufti, tidak mufti, pejabat agama semua, mereka kena cakap dengan bahasa yang dapat ditanggapi oleh generasi ini. Dia tak boleh lagi baca buku Sanskrit lama. Bukan saya hina buku tu. Ada orang kata, lihat Dr. Mazhar selalu hina kitab lama. Saya kata buku itu sesuai pada zamannya barangkali. Hantua dan hantibat dan generasi beberapa generasi kepada pada itu. Kemudian generasi baru nak cepat semua maklumat. Tak boleh kita maka demikian artian berkatalah syekh pada yang demikian itu. Tak masuk lagi. Duduk. Tak boleh. Baca bahasa yang dia faham. Yang penting bukan bahasa, yang penting manusia dapat tahu apa yang Allah dan Rasul mahu daripada dia. Kalau bahasa negeri itu orang dia bandar, bahasa dia. Bagi cakap pada pelajar perubatan, cakap dengan bahasa dia. Bagi cakap di barat, dengan bahasa yang orang barat faham, yang boleh membawa dia kepada Islam. Ada kata kamu mau kau orang dustakan Allah dan Rasulnya? Maka sebab tu kita perlukan profesional. Kita tak perlukan ramai. Mana orang kata, saya nak anak saya jadi ustaz. Jangan ramai sangat. Kita nak anak kita jadi profesional, Muslim yang baik, jadi doktor, tapi dia ada maklumat Islam yang baik. Dia boleh bercakap tentang sains Islam. Kita bangga dengan dia. Jadi engineer, jadi semua benda. Islam perlukan semua ni. Islam tak kata perlu ustaz ni. Ustaz pun tak apa, bagus kalau dia tahu banyak benda. Jangan ustaz, saya tak tahu. Saya ustaz, dan saya tak tahu. Dia kena tunqadu al-Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man lam ya'rif al-jahiliyah. Terongkai ikatan Islam itu satu rangkaian demi satu rangkaian apabila membesar di dalam Islam orang yang tidak tahu jahiliyah. Tak tahu jahiliyah maksud dia tak tahu. So dia anggap benda ni okey. Padahal benda ni dia tak dapat bandingkan keberbahayaan benda. Sebab dia tak tahu apa yang ada dalam sekitaran dia. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang yang non-Muslim bila dia masuk Islam, dia syarahkan Islam tu menarik. Dia dapat tangani banyak perkara. Dan kita welcome dia orang. Kita suka. Dan kita kena bagi ruang. Ini budak-budak muda ni dalam berbagai bidang kena bagi ruang untuk mereka bagi sumbangan ke Islam. Kita tak ada kata ni awak ni sikit-sikit tak. Tapi dia jangan cakap lebih-lebih lah. Dia pengetahuan banyak ni, dia jangan cakap banyak ni. Dia cakap dalam kadar pengetahuan. An-nasu kama'adin al-zahab wal-fiddah. Manusia itu bagaikan galian kata Nabi, seperti galian emas dan perak. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Yang terpilih semasa jahiliyah, terpilih juga semasa Islam dengan syarat dia kena faham. Semua yang ada ni dialu-alukan dalam segala bidang untuk memberikan sumbangan kepada Islam. Yang pandai ni cakap ini agama kita. Dia bukan eksklusif agama ustaz, bukan. Tak boleh ustaz kata awak dengar saja, saya ustaz, jangan lawan saya masuk neraka. Tak ada. Tak ada lagi perkataan barang siapa yang banyak bertanya itu apa lemah dan iman dia. Tak ada. Bahkan Quran banyak yas'alunaka. Mereka bertanya engkau wahai Muhammad tentang ini. Mereka bertanya engkau wahai Muhammad tentang ini.
Kamu punya tanya. Kenapa soalan? Dulu saya baca hadis riwayat Abu Dawud tentang lelaki yang tertikam kepala dia dan pecah kepala dia tak mati. Cuma dia berjunuk, dia tanya dengan sahabat lain, boleh tak jika dia tak mau mandi sebab sakit luka kepala dia? Mereka kata, tak. Agama yang ada buat mudah-mudah. Tentu dia buat dengan orang. Mandilah, mati pun syahid. Dia tak katalah riwayat tu perempuan kita lah, alah kau ni kira sangat. Dia tak, orang cakap macam tu, dia mati. Benda tu sampai kepada Nabi SAW. Nabi kata, qataluhu qatalahumullah. Mereka bunuh dia, Allah bunuh mereka. Padahal mereka bukan bunuh, mereka bagi fatwa yang membunuh. Nabi kata, ala inna syifa'ul 'ain as-su'al. Tidak kau ubat kepada kebodohan itu tanya. Suruh tanya, boleh tanya. Bukan mesti saya cakap semua betul. Tanya, bila tak tahu hati kita, doktor pasal cakap macam ni, sedangkan hati Nabi kata tanya. Lagi kan Umar bin Khattab kata, in ra'aitumuni i'jajan faqawwimuni. Jika kamu tengok aku silap, kamu kena betul aku. Dia Umar bin Khattab. Kemudian manusia dah jadi takabur. Dia ni guru, syekh, wali, takkan salah. Jangan tanya. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq ucap suruh orang betulkan mereka. Umar bin Khattab suruh orang betulkan mereka. Satu orang baru jadi syekh, jadi ustaz, dengan beli serban, pakai jubah, pakai kopiah, kata, saya syekh, saya boleh tahu apa yang awak kata. Saya cerita dalam kuliah yang pas di belah Kedah. Sekarang ramai orang buat macam-macam grup halaqah ni. Dia kata siapa yang nak attend punya majlis, hendaklah selawat sebanyak 1000 kali. Siapa yang tak selawat 1000 kali, dia dapat tahu. Syekh dapat tahu. Subhanallah. Saya bukan menafikan karam, tetapi kita jangan exaggerate diri kita. Jangan berlebihan tentang diri. Atha' bin Rabah, saya sebut Atha' bin Rabah, alim salih, salaf yang baik. Dia ahli fatwa dalam haji. Dia duduk masa musim haji, orang berbaris nak bertanya Atha' bin Rabah. Kulit hitam gelap, asal hamba mati. Tapi oleh kerana Atha' bin Rabah alim, umat Islam berikan kedudukan kealiman. Apabila Amirul Mukminin Sulaiman bin Abdul Malik mari menunaikan haji, dia pergi kepada Atha' bin Rabah. Atha' bin Rabah adu-adukan Amirul Mukminin dengan ramai. Atha' bin Rabah tanya, masa orang beratur Amirul Mukminin potong kiri. Atha' bin Rabah tanya, wahai Amirul Mukminin, adakah ini urusan negara ataupun urusan fatwa tentang haji? Atha' bin Rabah, Sulaiman bin Abdul Malik kata, ini dia nak tanya fatwa tentang haji. Kalau nak tanya fatwa tentang haji, kena beratur ke belakang. Kalau nak tanya tentang urusan kerajaan, boleh potonglah, pasal dia Amirul Mukminin. Sulaiman bin Abdul Malik kumpul semua keluarga dia. Kata Sulaiman bin Abdul Malik kepada keluarga dia, hendaklah kamu dengan ilmu. Aku tak pernah dimalukan. Ini kan aku jadil hari ini. Aku pernah patuh kat rakyat. Atha' bin Rabah, orang mimpi dia, Rasulullah puji dia. Masalah. Orang bagi tahu Atha' ketika sedang tahu, wahai Atha', kami jumpa mimpi Rasulullah puji dia. Atha' bagi amalan kau, jangan bagi tahu sesiapa mimpi ini. Dan aku tak mahu. Karena dia tidak mau diam. Saya dah sebut sehingga mari pada satu zaman orang boleh cerita, saya bermimpi jumpa Rasulullah memuji saya. Astagfirullah. Pertama kita pun tak masuk dalam mimpi dia, kita bukan Doraemon. Kemudian sebab itu Hasan al-Banna rahimahullah buat kaidah mimpi tidak menjadi hujah syariat. Kita tak nafi mimpi yang benar. Kita tak nafi. Boleh jadi ada mimpi yang benar. Tetapi kita tak tahu. Bukan semua orang kata, aku
Aku mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah suruh kau bagi duit kau tu, bagi kat tu banyak. Dia bilang kita jam. Separuh gaji kau dah bagi kat tu. Rasulullah suruh ni, aku mimpi malam tadi. Terpaksa kita main isu lah. Aku pula mimpi malam tadi. Rasulullah bilang semua anak main kat tu. Sebab itu mimpi tidak menjadi hujah syariah. Kalau kita mimpi jumpa Nabi, fa inna syaitan la yatanassalu bi. Syaitan tak boleh menyerupai aku, dia benar. Maka kita ni tak tahu kita dengan Nabi, tapi macam apa Ali Zainal Abidin kata, syaitan tak boleh menyerupai Nabi, syaitan boleh menyerupai orang lain, lalu kau sangka dia Nabi kerana kau jahil. Maka din agama kemudahan Allah. Okey. Berapa salah? Lama. Berapa minit ada pekerja? Ya. Bersoalan? Sila. Tentang khusyuk. Khusyuk adalah kurniaan Tuhan. Orang yang bercakap tentang khusyuk belum tentu dapat khusyuk. Karena ciri orang yang baik alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang dalam salat khusyuk. Ulama-ulama salaf dan sebagian orang salih menyebut orang yang start khusyuk itu dia akan start khusyuk daripada cara berwudu dia dah khusyuk. Nabi kita fa'ahsanal wudu, maka dielokkan wudu. Tapi bila kita wudu cucak kita semayang, kita memang tak khusyuk. Nabi kita fa'ahsanal wudu, dielokkan wudu. Ada kepersediaan nak salat. Orang yang bercakap tentang ikhlas belum tentu dia ikhlas. Saya yang bercakap tentang khusyuk belum tentu khusyuk. Tapi saya ceritalah apa yang ada di dalam nas. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita salat yang khusyuk. Kerana bila satu orang salat dengan khusyuk, artinya dekat dia dengan Allah Jalla wa'ala. Manusia yang dosa hatinya banyak, dia tak khusyuk dalam salat. Manusia yang banyak masalah, yang tidak tazkiyah, yang tidak dia tak khusyuk dalam salat. Orang yang makan harta benda orang secara haram, orang yang takabur, orang yang sombong dan bongkar, dia tidak khusyuk dalam salat. Manusia yang humble di hadapan Tuhan, dia khusyuk dalam salat. Sebab itu salat sangat hebat. Manakah waktu manusia paling dekat dengan Tuhan dalam salat? Wa huwa sajid, kata Nabi dalam keadaan dia sujud. Kepala semua satu kemuliaan. Yang lain rukuk, kepala sama dengan punggung di belakang. Tetapi sujud, punggung di atas, kepala di bawah daripadanya. Humbleness, kehinaan diri di hadapan Tuhan Jalla wa'ala. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Sebab itu khusyuk maknanya besar. Saya sebut tuan-tuan Fir'aun. Dia kata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Tuhan hantar Nabi Musa untuk membolehkan dia bertaubat. Dia tak mahu. Padahal dia buat jenayah besar. Dia kata dia bukan kata dia Nabi. Dia kata dia Tuhan. Kita tak macam Fir'aun. Kita tak kata ana rabbukumul a'la. Na'udzubillah kita kata benar. Aku Tuhan Muhammad. Kita kata subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ayat ujung sama. Tapi Fir'aun yang perkataan pertama beri pada dirinya, kita perkataan yang pertama serahkan pada kesucian Tuhan. Maka Tuhan mengampunkan bagi orang yang salat. Sesiapa yang salat itu benar-benar salat, maka kita tak bimbang dia dengan Tuhan. Dia akan menemui jalan untuk kembali ke Tuhan. Tapi bila orang itu tak salat, kita ceritalah kebaikan apa pun, kita kata dia tidak menemui Tuhan. Dia tak menemui. Ini soalan high. Bagaimana Muhammad bin Yahya boleh diakui sebagai rawi yang siqah sedangkan dia terlibat di dalam menyatakan Imam Bukhari berpahaman Mu'tazilah?
Muhammad bin Yahya Al-Zuhli ialah guru kepada Al-Imam Al-Bukhari. Di dalam Sahih Al-Bukhari juga mengakui kekuatan. Al-Bukhari kata, haddatsani Muhammad bin Khalid. Haddatsani Muhammad bin Khalid, ini dalam ilmu hadis. Siapa yang dapat kalau tak tahu lah, saya nak cerita hadanya. Muhammad bin Khalid tutup dah. Muhammad bin Yahya. Dia adalah orang yang pertama dia Sahih Bukhari. Dia terkenal dia sebagai ambil imam pada zamannya di dalam bidang jarh wa ta'dil. Tapi dia telah menuduh Al-Bukhari terlibat dengan Mu'tazilah, i'tizal, disebabkan jawapan Bukhari di dalam hayat dia, pada akhir hayat dia dibuang. Bukhari ini terbuang sehingga dia mati dalam buangan. Bermula daripada Naisabur, penduduk Naisabur sambut dia dan orang memenuhi kuliah Bukhari. Kemudian dia berkelahi dengan Muhammad bin Yahya, guru dia. Muhammad bin Yahya tuduh, bukan Bukhari yang memulakan, orang provok soalan kepada Bukhari. Saya nak rekatkan nanti next time kita cerita tentang detail ini. Provok soalan kepada Bukhari, tapi soalan yang macam provok, saya ingat dalam satu talk saya ada cerita sikit hal. Bila orang provok soalan kepada Bukhari, Bukhari jawab, Muhammad bin Yahya respon dalam kuliah yang lain. Lalu berlaku pergaduhan di kalangan ahli hadis. Menyebabkan pada zaman Bukhari, kalau kita tengok di segi ilmu jarh ta'dil, hampir tidak ada jago hadis yang menganggap Bukhari siqah yang diterima. Semua kata Bukhari dhaif. Zaman Bukhari dua orang yang paling hebat, iaitu Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, disebut Raziyah. Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi kedua-duanya menyatakan Bukhari dhaif disebabkan Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya tulis surat sehingga Sufyan Az-Zawri juga tidak mau mengambil hadis daripada Bukhari. Dan Bukhari terbuang sehingga apabila dia terbuang ke Bukhara juga dia tak mendapat tauliah dan dia tak juga tak berceramah sana. Betul. Kerana Khalid bin Yahya telah menjadi gubernur dan tak benarkan. Bukhari tulis surat kepada gubernur supaya gubernur hantar satu surat pada dia, kata bahawa gubernur melarang dia mengajar. Dia tak minta tauliah. Kata Bukhari, supaya aku dapat gunakan ini sebagai hujah di hadapan Allah, mengapa aku tidak menyampaikan hadis. Kemudian dia pindah rumah kawan dia, dan di kawan dia tu dia nak pergi ke Samarkand. Di Samarkand, penduduk Samarkand sebelum Bukhari pergi dah bergaduh, dah berperang, dah bergaduh. Ada yang pro Bukhari, ada yang anti Bukhari. Akhirnya Bukhari tak sempat pergi. Pada hari raya dia naik kuda dia nak pergi dan dia jatuh dan dia meninggal. Dia meninggal dalam buangan. Dianggap sebagai terbuang dan dituduh kafir oleh penduduk negeri. Tetapi al-baqa' lil aslah, akhirnya yang kekal itu yang terbaik. Kemudian orang datang mengkaji Sahih Al-Bukhari dan mengkaji semuanya. Orang sentiasa menyebut Al-Imam Al-Hafiz Abu Ismail Muhammad Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dengan penuh kehormatan kerana ternyata kesertaan. Zaman dia terbuang, lepas zaman dia terbilang. Ibnu Taimiyah rahimahullah dipenjara pada zaman dia. Kenapa dipenjara? Kerana Ibnu Taimiyah menyatakan talak 3 jatuh 1. Itu dia, semua matter, semua fatwa. Kau nak kata talak 3 jatuh 3, katalah. Ibnu Taimiyah kata talak 3 jatuh 1. Dan bagi dia dipenjarakan daripada tahun 206 sehingga tahun 726 sehingga 728 dia dipenjarakan. Tuan-tuan, hari ini kebanyakan negara Teluk memakai fatwa Ibnu Taimiyah talak 3 jatuh 1. Allah mengangkat sesiapa yang dikenali dan menjatuhkan sesiapa yang saya selalu sebut. Muhammad bin Abi Du'ad, dia merupakan hakim besar bagi kerajaan Abbasiyah. Dia hukum Imam Ahmad sebagai sesat dan Imam Ahmad dipenjarakan dan disebar keliling kota Baghdad. Dia ada tuduhan sesat Imam Ahmad. Sesat, orang lain pun tak boleh join Imam Ahmad. Dia berpuasa, mereka sebar. Tuan-tuan, Imam Ahmad dah meninggalkan kita. Ahmad bin Abi Du'ad juga telah meninggalkan kita. Siapa di kalangan umat Islam yang begitu ramai mengenali Ahmad bin Abi Du'ad? Seorang hakim yang begitu kuat dan merupakan orang yang berpengaruh dalam kerajaan Abbasiyah. Tak ada orang kenal dia. Tapi yang orang sebut Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Allah mengangkat sesiapa yang dia mahu, walaupun orang memusuhinya, dan dia menjatuhkan sesiapa yang dia mahu.
Isteri saya mengalami kemalangan dan hilang ingatan akibat kejadian itu, dan akibat daripada itu isteri saya berubah sifat. Sekarang dia minta cerai dari saya kerana dasarnya dia lupa kisah cinta dia. Ada filem kan London kan. Tak boleh tahu. Lupa kisah cinta dia pada saya dan tiada perasaan pada saya. Mohon pendapat ustaz mana yang lebih baik, bercerai atau berusaha mengekalkan perkahwinan. Kalau saudara rasa boleh berusaha tanpa menyiksa dia, maka usahalah. Tapi kalau nampak dia dah terseksa, saya kata cerai. Kerana seperti mana hadis Thabit bin Qais, isteri dia datang kepada Nabi SAW yang selalu kita baca. Dia kata, Thabit, saya tak tikai agama dia dan akhlak. Walakinani akrahul kufra fil Islam, aku tak suka kufur dalam Islam. Maksud aku tak suka dah suami, tapi aku tak boleh ngam dengan Thabit. Bukan kerana Thabit itu jahat. Macam saya kata lah, mungkin dulu okey, lama-lama dah kahwin, suami buncit, kita pun dah tak suka. Dan kita pun tak nak tidur dulu dia ni, kemudian dia pun pangai. Kita pun jadi sabun. Dan agama nak kita ada sabun, semua kamu tak suka kita sabun. Nabi SAW kata, aturidina hadiqatahu, kau mau bagi balik tak mahal dia? Dia kata ya. Nabi panggil Thabit supaya talakkan isteri dia dan ambil balik mahal dia. Islam tak suruh kita menderita kerana satu orang, dan dia juga tak perlu menderita kerana kita. Hidup dia luas, jangan zalimi orang, jangan zalimi isteri kita. Kalau dia rasa tak bahagia dengan kita, just release. Saya bagi tahu, saya rasa itu yang terbaik. Kita seksa dia pening kepala, dia menderita, sakit kepala, masuk rumah tengok kita terkejut, ya. Tak payahlah sampai situ. Kita ada lagi banyak lagi, insya-Allah. Allah ganti orang-orang yang lebih baik untuk menjadi pasangan kita, insya-Allah. Dunia ini tidak sempit, insya-Allah. Rahmat Tuhan itu luas. Kita tak mau zalim. Dengan cerita pagar rumah, walaupun dengan menggunakan ayat Quran, akan menyebabkan jin Islam datang. Berapa gaji bayar kat jin ni? Saya bimbang kalau silap-silap jin yang kita ambil, jin tembak kita balik dengan pamkan. Tuan-tuan, kalau ada orang kata baca ayat Quran, Hasan al-Banna rahimahullah bagus dia sebut benda ni dulu lagi, dan kemudian Sa'id Kawal juga menyentuh benda yang sama. Dia menyebut ini, ada orang kata baca ayat Quran tertentu ada khadam qulullah khadam. Ini semua khurafat. Tuhan tak turunkan ayat ni untuk buat khadam-khadam ni. Dia hidayah dan petunjuk kepada kita. Tak ada yang Quran yang baca bagi orang bodoh, tak ada yang Quran baca bagi suami bodoh, isteri bodoh, tak ada. Quran syifa, Quran rahmat dan syifa. Dia tak mungkin jadi begini. Dan kalaulah sungguh manusia boleh khadamkan jin dengan Quran, Nabi jemput semua jin tolong Nabi dalam perang Badar, dalam perang Uhud. Peralatan tak cukup. Nabi pernah tangkap jin, kacau Nabi salat. Nabi kata, aku teringatkan Nabi Sulaiman telah meminta supaya tidak ada kerajaan lagi seperti kerajaan ini. Maka tak ada. Ada tak satu dua orang berinteraksi dengan jin? Saya tak nafikan ada. Saya tak nafikan ada. Ada tak orang gunakan jin? Saya tak nafikan ada. Tapi jin, jin ini tak adalah hadis sahih kata sebaik-baik jin sejahat manusia. Tak ada. Ada jin yang saleh. Ada jin yang saleh. Tapi untuk kita kata jin itu berkhidmat kepada kita, kalau terikat dengan Quran yang kita baca, khurafat. Tapi kalau jin itu tiba-tiba nak jadi volunteer, Assalamualaikum Syekh, anak free, tak nak baca boleh nak khidmatkan tak? Okey lah. Kalau kita dah jumpa sungguh macam tu, okey lah. Tapi make sure, kerana jin syaitan sangat bijak, dia akan ada demand. Tapi anak khidmat kita biasa, cuma malam Rabu apa yang kita nak pasak kemian sikit kan, dia akan menyebabkan kita sikit demi sedikit mula menuju kepada syirik. Tapi kalau jin kita ada jumpa sama, dia, Bapak, jom. Kita nak pergi mana kau? Nak jatuh tangan nak orang ni. Hebat kalau macam tu. Come on lah. Saya kadang-kadang bukanlah inti sangat ni drama kampak yang tunjuk apa perubatan ni. Tapi kadang-kadang dah jadi sempit. Sebutkan perubatan Islam, jin.
buang jin. Apa? Ini sebahagian ni doktor ni. Apa yang awak antum semua belajar daripada perubatan untuk mengubati manusia ini adalah perubatan Islam. Barat berhutang budi dengan tokoh-tokoh Islam dalam perubatan, sehingga alkohol, semua al berbeda perkataan al. Tiba-tiba kita semua buang semua perubatan Islam, semua tentang jin dan jabin. Nabi SAW di baginda sendiri sebut berapa? Dan baginda sebut Habbatus Sauda. Saya kata bukan kerana kempen Habbatus Sauda, tapi nak cerita kena cari bahan untuk berubat. Tak kata Nabi kita siapa sakit sapu duit. Ada benda Nabi pegang, Nabi sapu je. Tapi bukan semua macam tu. Sahabat luka, dalam peperangan wanita-wanita menolong kepada luka sahabat, angkat mereka, rawat mereka, bakar ada ketika tertentu ambil bakaran yang bahan yang dibakar tu sapu pada tempat sakit. Maksudnya usaha mencari ubah. Di samping doa, baca doa, itu okey. Jangan sempitkan. Akhirnya kita tengok pameran perubatan Islam, jin, lemah tenaga batin, lemah otak. Anak-anak tak apa ingat daun air dia, laki lemah tenaga batin. Itulah masalah orang Islam. Bolehkah mengumpulkan doa-doa untuk dari Nabi untuk dibaca sebelum salam? Sebelum salam merupakan tempat yang mustajab doa. Sebab tu sebelum kita bagi salam, maka kita disunatkan baca doa. Setengah orang dia duduk fikir doa selepas salam. Saya tak kata salah doa lepas salam, boleh baca doa selepas salam. Tapi Nabi kata summa da'u ma badalak, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunan. Maka hendaklah dia berdoa apa yang dia mahu. Dalam riwayat dia kata summa yatakhayyaru minal kalami ma syaa, kemudian dia pilih mana-mana doa yang dia mahu. Apa benda? Minal kalam, sehingga sebagai para ulama kata kalau dia tak boleh bahasa Arab, disebut dalam bahasa Melayu antara dia dengan Tuhan. Bukan bahasa Melayu, bahasa dia lah. Tadi kata Nabi bahasa dia. Kita baca doa yang mustajab sebelum bagi salam. Selepas kita baca tasyahud, baca tahiyat, kita baca apa? Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr wa min 'adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian kita doa. Ini tempat yang mustajab, tempat yang mustajab. Selepas kita doa, kita bagi salam, assalamualaikum. Sehingga para ulama berbincang istikharah selepas itu ke sebelum? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dia mentartibkan sebelum bagi salam doa istikharah. Allahumma inni astakhiru bi'ilmika wa astaqdimu biqudratika. Yang selalu kita baca tu, yang tu sebelum daripada memberi salam pada yang kita ingat. Tapi kalau sekali orang baca selepas itu pun tak apa. Doa ni membanyakkan doa tak apa. Banyak doa yang mustajab sebelum masa turun hujan, turun rahmat mustajab. Pada penghujung hari Jumaat ada banyak qaul hari Jumaat mustajab macam. Tapi tidak ada orang kata masa khatib naik mimbar antara dua khutbah, itu qaul yang tidak rajih. Yang rajih ialah yang kuat adalah sebelum berakhirnya hari Jumaat, iaitu pada ujung waktu asar, tempat yang mustajab, doa yang mustajab. Ketika kita hati kita lunak, kita jumpa orang miskin, kita sedekah, hati kita lunak, mustajab. Karena kita bertawassul dengan amalan saleh. Kita bertawassul dengan amalan saleh. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi bil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana. Coba lihat Quran kata, wahai Tuhan kami mendengar orang yang menyuruh kami kepada beriman, kami pun beriman. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami. Pasal ayat yang tadi menunjukkan setelah kita buat baik, kita pun propose doa kita. Setelah sedekah, propose doa. Setelah istighfar, wa mahli doa. Setelah sedekah, wa mahli doa. Setelah buat baik, benda yang berat bagi kita, kita wa mahli doa. Doa kita mustajab. Doa tak ada perantaraan. Wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid. Tuhan lebih dekat kepada mu daripada urat untuk muslim. Tak payah main Ustaz cuma doa kat saya. Boleh. Mungkin doa yang mustajab. Nabi pun, sahabat pun minta Nabi doa. Tapi kita sendiri kena doa. Kadang-kadang doa bersama dengan kesungguhan. Kadang orang tak bersungguh, Nabi pun doa kita. Anda tak bersungguh, tak mustajab. Orang yang bersungguh mustajab. Bila address kita betul, saya selalu kata, Iblis itu teruk. Tak ada orang yang teruk dari Iblis. Iblis minta tangguh
hukuman terhadapnya sehinggalah hari dibangkitkan manusia. Tuhan terima permohonan iblis. Ini kan pula permohonan orangnya. Allahu Akbar. Kemudian menyatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tuhan terima doa. Satu lagi soalan. Apakah pandangan doktor tentang penyakit ain? Ain ni saya dah ulas, saya tak tahu. Panjang sikit ulasan ain. Ain ni simple lah. Nanti kita ulas masalah. Ain ni macam ni. Kita tengok satu benda, kita terlalu kagum. Orang doktor dulu kata, jangan duduk teguk. Anak kita duduk minum susu. Tengok budak kecil, anak kita, amboi sehat anak hang tu. Doktor kata apa? Jangan cakap macam tu. Alhamdulillah. Sebab apa? Mereka ada experience, pengalaman bila orang teguh, dia jadi sakit. Orang lain buat cerita dulu, dia panggil mulut kelembar. Kita tahu? Cerita tu dongeng, tapi dia ada asas. Asalnya, ada orang mulut dia capui. Mulut dia kalau dia teguh, dia jadi tak elok. Ibn Qayyim sebut an-nafsul khabithah, ruh yang keji. Pandang teguh jadi. Kita beli kereta baru, dia jumpa kita, oh, belawak kita pergi ke depan buk. Dia panggil ain. Dia kata inna law kana syai' sabiqal qadar la sabaqal ain. Jika ada sesuatu yang dapat melintasi, mendahului qadar, maksudnya potong qadar, nescaya ain dapat. Innal ain tudkhilur rajul ila al-qabr. Sesungguhnya ain memasukkan seseorang ke dalam kubur. Sebab tu orang Arab bila kita tengok dia ada apa-apa, kambing dia apa, kambing dia kita mai kita qul tabarakallah. Sebut tabarakallah. Kerana Allah ni ada peraturan alam, seakan macam dia cemburu dipuji sesuatu tanpa dikaitkan dengan kebesarannya. Tanpa dikait. Sebab tu bila kita tengok ni, Nabi marah kepada Sahal bin Hunayf, dia kena penyakit, dia kena sakit. Kerana dia putih kulit dia, orang tegur dia masa mandi. Nabi marah. Nabi suruh kita sebut nama Allah. Jadi bila kita tengok, kita kesian kat kawan kita, kita tengok kita nak jadi, kita kata Alhamdulillah, Masya Allah. Belajar dia ni, Masya Allah. Alhamdulillah. Dia sebut, kita cepat-cepat kawan dia, Alhamdulillah. Supaya tak kena air. Dapat bini lawak, Alhamdulillah. Kalau tidak, minggu depan dah. Terima kasih banyak. Masa dah lebih kepada kita tak ada sedang semua. Terima kasih. Soalan ni memang banyak. Kita tanggung pada minggu depan. Tuan-tuan punya soalan tolong jangan jemu pertanyaan. Sebab saya nak jawab semua tak mampu ni, banyak soalan. Saya akan jawab sesi penggunaan parlimen nanti. Untuk mengatasi masalah kenaikan harga gula, saya akan jawab soalan. InsyaAllah terima kasih banyak kepada semua yang hadir. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada, saya lupa satu perkara. Kita ada convention sunnah yang akan dibuat di Karangkera. Saya harap semua yang ada ni hadir dan boleh daftar sebagai volunteers dengan Al-Qayyim di sinilah. Kita akan buat macam Sari Sengas. Kita akan buat pembahasan tentang sunnah dan seumpamanya di Karangkera pada 7 dan 8 hari bulan Disember. Saya harap semua hadir dan siapa nak hadir dengan daftar. Supaya kita takut tak muat, ini pun kita tak muat, so kita minta supaya daftar dan mudah-mudahan insya-Allah kita ramai. Dan kedua ialah kuliah ni akan sambung pada 10 hari bulan 11. Nampak macam cepat sikit kan? Kerana tuan-tuan akan bercuti dan ramai pergi ke Disney. So saya kata kita awalkan sikit, saya pun bercuti pada 10 hari bulan November. InsyaAllah kita sambung kuliah kita balik. Dan saya amat berharap supaya tuan-tuan belanjakan sedikit duit tuan-tuan, pergilah kedai buku mana-mana, adalah kitab Riyadhus Shalihin. Saya pun happy mengajar sebab orang ada kitab. Kalau tidak memang saya tahu tuan-tuan ramai yang bertaraf buku yang Bukhari dan Muslim yang ada ini. Tetapi kalau kita ada buku sedikit boleh buat catatan. Ya, insyaAllah. Terima kasih banyak.